Okey. Saya paparkan dulu slide. Kalau nampak beritahu Okey. Nampak tak slide yang saya share tu? Okey, yang ada buku teks tak apa, teruskan. Okey, yang tak ada, baik. Nak teruskanlah ni. Sekejap je ni saya nak bagi latihan dan mungkin soalan sikit. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa yang kita buat ni, saya perkenalkan diri dulu. Saya Cikgu Muhammad Fazli bin Samsudin, diberi tugasan untuk mengajar matematik tingkatan 4. Okey, saya tahu bab ni memang bab yang lain daripada sebelum ini. Okey, sebelum ni KSSM. Yang ni melibatkan sebelum ni KBSM, yang ni melibatkan KSSM, yang mana bab ni pun antara bab yang core jugalah. Okey, bab yang agak susah. Okey, tak nak kita belajar sebab mula-mula ni bab pertama ni dah bab tingkatan bab soalan ADMAT ni sebenarnya. Okey, bab ADMAT. Tapi cara mudah lah. Maksudnya senang untuk pelajar tengok. Okey. Sekejap, sebelum tu kita besarkan. Okey. Saya cuba untuk menggunakan pen. Okey. Sebab tu nampak macam ni sikit. Okey. Saja nak tengok. Nak test pen ni. Okey. Apa bab yang kita belajar pada hari ini ialah bab berkenaan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebenarnya bab ni dah dipelajari daripada tingkatan 3, 2. Okey. Cuma dia upgrade. Mungkin ada graf. Okey. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Kalau tengok kepada slide, nampak tak slide ni walaupun gelap sikit ni? Saya tak pasti kenapa dia gelap. Sebab dia bila tekan pen ni jadi gelap sikit. Nampak tak? Beritahu sikit. Nampak? Kak Sam beritahu. Nampak tak? Baik. Okey, nampak. Okey, bila nampak, saya teruskan kepada okey, fungsi kuadratik. Yang mana kalau fungsi kuadratik semua tahu, okey, dia adalah daripada ungkapan kuadratik, okey, daripada pemboleh ubah. Maksudnya kalau dia ada satu pemboleh ubah yang menukarkan sesuatu fungsi kuadratik. Okey. Baik, cuba perhatikan. Okey. Ni, apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Pernah dengar melakar gerakan sebiji bola yang ditendang seorang pemain, okey, yang ditunjukkan dalam gambar rajah di sebelah. Okey, macam manakah bentuk parabola? Okey, kita tak nampak. Kadang-kadang kita punya sepakan bulat. Okey, kadang-kadang melencong. Okey, sebab tu itu adalah satu daripada ungkapan kuadratik. Okey. Satu daripada ungkapan kuadratik. Yang mana ungkapan kuadratik ni satu pemboleh ubah. Okey. Yang mana dia tak lurus. Tapi dia ada satu persamaan. Setiap yang ni ada persamaan. Okey. Setiap pergerakan ni ada persamaan. Kalau belajar fizik, pergerakan ni sampai satu maksimum, dia akan turun. Dia akan turun ke bawah. Okey. Seterusnya. Okey. Mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Berdasarkan jadual di atas, masukkan semua tingkapan satu demi satu dalam perisian geometri. Okey. Ni nak cerita tentang persamaan dia lah. Okey.
Tapi saya nak pergi secara ringkas. Sebab apa? Semua tahu apa yang sebenarnya tentang bentuk graf. Okey, contoh kalau dapat X kuasa 2. Kalau dapat X kuasa 2, dia akan dapat graf apa? Senyum ke masam? Dia akan dapat senyum, graf senyum. Maksudnya pergerakan dia senyum. Okey, X kuasa 2 negatif 2. Okey, masih lagi senyum tapi dia tempat lain di bawah sana. Okey, bila dapat satu lagi yang negatif, dia akan dapat apa? Graf yang masam. Tu dah belajar dah tingkatan 3 tu. Okey. Ni suatu ungkapan kuadratik ialah satu pergerakan bulat atau masam atau senyum lah. Okey. Okey, yang mempunyai satu titik paling tinggi, dan paling rendah. Okey, manakala ia merupakan ungkapan yang mana merupakan ungkapan kuadratik. Maksudnya di setiap graf dia ada satu ungkapan. Berapa ungkapan dia? Contohnya kalau dia masam, dia akan dapat negatif berapa-berapalah. Contohnya negatif 3 A kuasa 2. Sebab A kuasa 2 kenapa? Sebab dia graf yang melengkuk, masam. Kalau senyum, okey, dia akan jadi mungkin 3 X kuasa 2 sebab dia positif. Dia positif, dia senyum lah. Ingatlah positif senyum, masam negatif. Okey, hutang banyak. Okey. Ramai baru nak masuk Okey, seterusnya bawah. Saya tak tahulah. Kita punya buku teks ni berconteng tak nanti. Okey, kalau boleh padam tak apa. Okey. Hasil daripada rasangan minda yang kita tengok tadi, okey. Satu ungkapan kuadratik, okey, dalam satu boleh ubah ialah satu kuasa yang tertinggi. Kuasa yang tertinggi yang mana boleh ubah ni ada dua lah. Sebab apa ada dua? Sebab X dia ada dua kat sini. X dengan X. Boleh ubahnya ada dua. Boleh ubahnya ada dua. Okey. Dua bentuk. Okey. Sebab tu secara generalisasi dia, okey, bentuk suatu kuadratik terbentuk daripada sesuatu perkataan A, okey, boleh ubah dia X kuasa 2, okey, sama ada dia tambah atau tolak, tambah, okey, satu lagi ungkapan B dan dia ada X tambah C. Okey. Okey, dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar. Okey, dia beritahu. Okey. Dia beritahu A, B, C adalah pemalar. Maksudnya ditetapkan. Okey. Dan X ialah pemboleh ubah. Sebab dia ada dua pemboleh ubah. Ni, dua pemboleh ubah. Ada dua. Okey. Contoh. Ada kawan lagi nak masuk. Okey, contoh. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Okey. Negatif 2Y tambah 3Y 1/3M kuasa 2 tolak M tambah 4 dan 2N kuasa 2 tambah 5. Okey. Merupakan satu contoh ungkapan kuadratik. Sebab dia apa? Sebab dia ada kuasa 2. Okey. Dia ada kuasa 2. Baik. Tips baca sikit. Selain X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pemboleh ubah. Jangan fikir dia X saja. Contoh kalau dia kata kat sini soalan. Okey. Dia jadikan kat sini X kuasa 2. Contoh dia jadikan kat sini. Y kuasa 2. Okey. Tambah 3. Y tolak 1. Okey. Ini pun adalah satu daripada ungkapan kuadratik. Bukan X saja ya. Maksudnya dia selagi mana pemalar yang ada dua pemboleh ubah Y ni, maksudnya dia adalah daripada dinamakan ungkapan kuadratik. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Boleh tentu tak?
Okey, boleh tentu tak? Ni betul tak? Ni pun boleh ubah kuadratik. Lagi? Yang ni? Okey, syarat dia mesti kuasa 2. Jadi ni bukan boleh ubah kuadratik. Ni pun boleh ubah kuadratik. Yang ni, D. Okey, disebut D adalah ungkapan kuadratik. Okey, E. Okey, E ungkapan kuadratik tak? E ungkapan kuadratik bukan. Okey, apa sebab dia bukan? Sebab kerana terdapat kuasa 2 pada nombor bukan bulat. Tengok, 2 kuasa 2 pada sini. Jadi dia bukan ungkapan kuadratik. Ni bukan juga. Okey. Kerana terdapat kuasa bukan nombor bulat. Kuasa mesti nombor bulat. Okey. Seterusnya, nak kenalkan sikit apa yang kamu faham tentang A, B, C dalam satu ungkapan kuadratik. Okey, cuba tengok ungkapan kuadratik dia bagi 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Apa yang kamu kena buat? Kenal pasti A, kenal pasti B, kenal pasti C. Kenal pasti C. Okey. 2 yang digunakan berada di mana? Berada di A. Okey. Cikgu Taufik sampai kita. Suruh mengajar lah. Okey. 3x. Okey. Jadi 3x ni dipanggil A. Okey. Sebab dia menimbulkan perbandingan. Okey. Maksudnya 2 kat sini A. Tengok tak nampak dah. Ni pakai zoom dengan live guna OBS record. Nak record nak masuk YouTube senang. Okey. Jadi cuba kenal pasti. Jadi gelap lah. Kenapa gelap? Tak tahu orang nampak tak? Okey. Sini A, sini B, sini C. Okey, C ni sifat dia tak ada terlibat dengan pemboleh ubah. Okey. Dan B ada pemboleh ubah. Bila A berubah, dia ada kuasa 2. Macam tu je nak ingat. Tengok yang ni. Okey. Berapa boleh ubah dia? Berapa dia punya A? 2. B. B ada tak? B tak ada. Okey. Jadi yang dia ada adalah C. Dia masih lagi ungkapan kuadratik. Jadi kalau C dia ada 4. Negatif 4. Okey. Susunnya ni. Okey. Ni pun masih lagi ungkapan kuadratik. X kuasa 2. A dia 1/2. Ikut pula pakai unit ni. Okey. Negatif. Okey. B dia. Okey. Tengok apa yang ada dengan pemboleh ubah. Okey. D 5. Baik. 5. C dia negatif 3/2. Yang ni senang je. Sebab kena pasti sahaja. Okey. Baik. Seterusnya. Okey. Semua ungkapan kuadratik. Kalau tengok. Semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk AX tambah BX tambah C. Okey. Dalam keadaan A tak sama dengan kosong. Okey. Jadi dalam ungkapan kuadratik, A bermaksud perkali X kuasa 2. B ialah perkali bagi X. C adalah satu pemalar. Okey. Okey. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Ingat tadi, kalau bukan pemboleh ubah apa beza dia? Baik. Boleh, masuk YouTube. Okey, cuba buat sekejap. Tengok sikit. Tentukan sama ada. Tentukan sahaja. Okey, dia tak suruh buat lain. Tentukan sahaja. Dia tak suruh kira pun lagi.
A X kuasa 2 sama ada dia pemboleh ubah. Betul. Okey, dia adalah pemboleh ubah. Okey. B pemboleh ubah tak? Ha? Tak. Sebab kuasa 2X kuasa 2 tambah X negatif kuasa negatif 2. Dia bukan satu daripada ungkapan kuadratik. Okey, ni sampailah kat sini. Okey, yang ni boleh lah. Boleh nampak? Ni betul tak? Ni betul. Okey. Dia adalah satu daripada ungkapan kuadratik. Siapa cakap C ni salah? Sebab apa? Yang ni ada X, ini ada Y. Syarat dia mesti kalau sini Y, sini Y. Okey. Baik. Sekejap saya tengok slide. Saya tengok. Yang lain di-invite lagi tak? Tak. Apa yang tak, cikgu? Okey. Saya tengok komen ni. Ada yang tulis tak. Okey. Terus seterusnya. Pergi kepada 1 negatif 1/2 M kuasa 2. Kuadratik tak? Kuadratik. Okey. Tengok E. Kuadratik tak? Tak, sebab kuasa 3. F. Tengok dia. Ada kuasa tak? Tak ada ni. Negatif X kuasa 1/2. Bukan Jadi dia bukan daripada kuadratik. Okey. Yang lain. Ifat masuk Sihat Ifat Semakin sihat saya tengok dalam Instagram. Jadi stalker sikit. Okey, saya teruskan. Tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan berikut. Baik. Ni boleh jawab dah ni. Okey. Berapa nilai 2X? Okey, kat sini. Apa nilai A dia? A sama dengan 2. B sama dengan negatif 5. C sama dengan 1. Okey. Untuk jawapan A ni tadi. Okey. Untuk jawapan yang ni. Itulah susah masuk lambat. Nak kena add lah. Nanti kamu sendiri buat ni. Buat sendiri Google ni. Tak boleh nak add lah. Sekejap dia akan jadi terganggu. Okey. Seterusnya yang ni B. Okey, tentukan nilai BX kuasa 2 tolak 2X. Apa dia punya A? A dia adalah ada nilai tak? Ada. Jawapan dia 1. 1 darab X, X. Kalau 1 darab X kuasa 2, 1X kuasa 2. Jawapan yang sama. Okey, siapa bersin tu? Tutup hidung, pakai mask. Okey. B dia sama dengan negatif 2. Okey, dia tak payah masuk X. Okey. Nanti yang masuk lambat ni tolong tengok video balik. Saya masukkan dalam YouTube lah, senang. Kamu tak payah download. Tengok macam tu je. Okey. Okey, ni A dia berapa? Cuba jawab sikit. Tak dengar lah. Tidur agaknya semua ni. Jawab A berapa? Ini masih buka je, lepas tu main PUBG. Ada pun. Ingat tidur. 2. Okey. B sama dengan B kosong. B kosong. C sama dengan 1. Okey. Meriah sikit. Tu golak. Okey. Senang. Boleh lah, skip lah, senang. Saya nak ni, ada yang baru masuk ni, dia tak, mungkin ada yang tak pernah belajar yang ni, bahagian ni. Buka kamera pakai kabel lekat.
Okey. Okey, jadi ungkapan kuadratik tulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Ya, terlepas jauh pula. Okey. Okey, apa kaitan antara fungsi? Tutuplah. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak pada satu? Okey, tanya kat sini. Beza dia, perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan ungkapan kuadratik. Okey, beza dia, ungkapan kuadratik ditulis dalam AX kuasa 2. Tapi kalau fungsi kuadratik ditulis dalam Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Dia tak pergi pada penyelesaian lagi ni. Okey, jam dah menunjuk pukul 4. Saya tak tahulah, mungkin kamu tidur. Fokus tak fokus ni je. Okey, tengok kat sini. Okey, mengenal fungsi kuadratik. Okey, sebagai hubungan dengan kepada satu. Okey, ni sebagai contoh. Sebab kita ada buku teks ni, kita rujuk buku teks. Okey. Tengok. Kat sini dia beritahu. Fungsi Fx sama dengan X kuasa 2 X kuasa 2 tolak 3X. Okey. Pertama sekali, kalau tengok X kuasa 2, ni negatif ke positif? Kalau positif, kita ikhtiar sebagai satu graf senyum. Okey. Graf senyum. Positif lah. Okey. Graf masam ni negatif. Sebab tu jadi masam macam ni. Terbalik. Okey. Kalau positif, X kuasa 2. Okey. Tengok. Tolak 3. Tolak 3X. Okey. Dapat kat sini. Okey. Tengok kat sini. Bilangan titik persilangan dia. Okey. Bilangan titik persilangan pada X ada 2. Jadi koordinat dia akan hasilkan 2 koordinat dekat sini. Okey. Mana kat sini adalah 2 titik persilangan. Okey. Di X. Baik. Yang ni titik persilangan di hujung. Okey. Negatif. Baik. Nampak tak ni? Bila lurus. Okey. Dia dapat satu titik persilangan. Okey. X kuasa 2 tolak 3X. Kalau nak tahu nilai ni, dia kena masuk nilai X ni berapa. Okey. Baru dia dapat 2. Dia dapat 2 titik. Okey. Kita teruskan. Baik. Mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara A dengan bentuk graf suatu fungsi kuadratik. Okey. Baik. Ni menggunakan slider ni. Okey. Nak tengok ni dulu. Okey. Kalau kita nampak kat sini. Okey. Lepas daripada rangsangan minda tadi. Okey. Kalau kamu nampak. Kalau A baru nak masuk. Siapa ni? Baik. Okey. Kalau kamu nampak kat sini. A. Okey. Kurang. Kalau macam ni lah. Kalau A negatif. Dia bentuk graf akan jadi positif. Kalau A ni adalah negatif. Dia akan jadi masam. Maksudnya negatif lah. Ingat graf negatif. Ni positif. Okey. Maksudnya lebih besar daripada kosong. A kecil daripada kosong. Jadi negatif. Okey. Apakah titik persamaan atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik? Okey. Setiap lakaran graf fungsi kuadratik akan mempunyai nilai koordinat. Okey. Maksudnya bila kamu lukis satu fungsi, dia ada satu koordinat. Okey. Koordinat yang mana tertinggi. Okey. Sama ada masam atau senyum. Okey. Okey. Dan dinamakan titik maksimum. Ni titik maksimum dia.
kat hujung sekali. Dia ada satu titik maksimum yang mana titik tersebut akan berpatah balik. Okey, bagi lakaran fungsi kuadratik dengan keadaan A besar daripada kosong. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, maksudnya kat sini negatif dia punya nilai X kuasa 2. Sebab tu dia jadi masam. Okey, bagi lakaran kuadratik yang A lebih besar daripada kosong atau positif, baik, ialah terendah bagi koordinat Y. Okey, dan dia adalah sepadan dan dikenali sebagai titik minimum. Ni titik minimum dia. Okey, walaupun tadi titik minimum dia dekat ujung. Baik, nak tentukan, nak lukiskan, okey, dia ada step by step. Okey. Meneroka titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik. Okey, baru nak nampak kat sini. Okey. Ini menggunakan geometri dinamik sebagai satu pendedahan je. Okey, kalau kamu nampak kat sini. Okey. Baik, nilai A. Boleh declare tak nilai A berapa kat sini? Nilai A ada berapa? Berapa ni? A sama dengan 1. Ni walaupun tak nampak ni. X ni, okey, dia adalah 1. 1 darab X kuasa 2. 1 ni tak payah nak sebut. Okey. Dan dia beritahu kat sini ada negatif ke positif X ni? Positif. Kalau positif, dia punya bentuk graf akan jadi senyum. Okey. Titik. Dia akan nama titik minimum sebab paling bawah. Okey. Koordinat. Koordinat ditentukan melalui nilai. Okey, kalau kamu masukkan nilai, akan dapat satu koordinat maksimum. Okey. Hasil daripada rangsangan minda 5 didapati bahawa bagi fungsi kuadratik f(x), okey, a x kuasa 2 tambah b x tambah c titik minimum, okey, kalau graf negatif, titik maksimum kalau graf negatif, dia akan jadi macam ni. Dan kalau titik maksimum dia akan jadi minimum titik kalau graf positif. Okey, kat sini. Okey, dan dalam graf tersebut kita ada satu paksi simetri. Paksi simetri ni paksi yang boleh membahagi kedua dengan lengkap dan sama. Baik. Seterusnya. Bab ni yang kena lukis graf ni. Okey, tapi nak faham kena faham satu-satu. Okey. Dengan menggunakan pembaris lukis paksi simetri bagi. Okey, tak ada masalah ni. Okey. Ini lukis paksi simetri akan dapat. Okey. Lukis paksi simetri bagi graf ni. Okey. Dia akan dapat kat sini. Di sini. Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Negatif 1. Ni. Okey. Dia dapat 1. Paksi simetri dia 1. Okey. Jadi, apa yang boleh nampak tadi, paksi simetri dia dah boleh dapat titik dia kat sini. Titik X dia berapa? Okey, titik X dia adalah 1. Okey, titik X dia adalah 1. Yang ni, titik X dia adalah 1, titik Y dia adalah 4. Okey, itu nak tengok titik kita kat sini. Yang ni. Maksudnya kat sini, okey, walaupun kita adalah satu paksi simetri, titik dia kita boleh kenal pasti melalui koordinat paksi X. Okey. Koordinat paksi X bila dah titik maksimum.
tengok tu. Hang pula lah kita. Boleh hang komputer ni. Tak boleh tekan dah. Best banget. Dia tak boleh pakai sangat kot. Ni 8 ni tak? Apa sudah jadi? Oh, ya tak boleh tekan apa-apa. Line slow tak? Line tak slow. Laptop ni terus hang. Tak boleh tekan. Bunyi apa tu? Kejap. Boleh tengok lagi kan? Tadi apa yang terputus? Okey. Saya rasa yang terputus tadi slide tadi yang ada masalah sebenarnya. Dia tak stabil. Tadi saya pernah buat. Dia pun jadi macam ni. Dia jadi hang. Siapa perasan muka surat awal tadi? Ni lah. Okey. Oh, dah tak nampak dah. Okey. Tak stabil dia punya software ni. Okey. Okey, ni saya conteng ni. Berkesan lah. Tak boleh padam. Tak boleh padam. Tak apalah. Okey. Praktis sendiri. Tentu soalan dia macam ni lah. Tak adalah nak tanya susah pun. Soalan dia akan tanya. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada senyum atau masam. Okey. Yang ni sudahlah tentu. Senyum. Okey. Yang ni senyum. Yang ni masam. Bagi setiap graf fungsi kuadratik, okey, di bawah nyatakan julat bagi nilai A dan antara nilai B. Maksudnya nak tahulah julat dia. Okey, tanda tadi A yang senyum. Kalau A maksudnya besar daripada kosong. Yang ni A kecil daripada kosong. Baik. Terus kepada bawah. Tentukan titik maksimum. Okey, tentukan titik maksimum. Boleh dapatkan titik maksimum kat sini? Boleh. Berapa yang dapat? Okey. Titik maksimum bagi graf ini, tengok paksi X. Berapa paksi X dia? Tadi kalau dah ajar pagi tadi, okey, gunakan dia dapat nilai 4 paksi X, Y dia negatif 15. Okey. Ini adalah paksi titik maksimum. Ini okey, cuba tengok di tengah-tengah ni. Okey, kita tengok paksi dia adalah paksi X. Okey. Titik dia, paksi dia berada di paksi. Oh, susah betul bagian ni. Okey. Tak biasa lagi. Susah. Oh ya, tak nak tulis. 2. Okey, kat sini berapa? Okey, kalau sini 5, 10, sini 15. Dekat sini mungkin 13. Baik, dia punya koordinat maksimum. Sini yang nak tentukan.
Okey. Ada lagi. Yang ni. Titik maksimum dia kat mana? Nak tanyalah kamu. Dapat tak titik dia? Okey. Dia dah bagi kat sini. Negatif 4. Ni mesti negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Okey. Siapa yang ada? Siapa yang ada kat sini? Dia jawab dia. Dia Hadif. Jawab. Line saya slow. Itu alasan dia. Oi. Itulah biasa orang duduk KL. Mestilah laju. Kat sini kat gambar barulah tak laju. Tapi okey je. Berapa dia? Tak dapat. Tengok titik ni. Tengok titik. Okey. Okey. Sebab kita kira paksi X dengan paksi Y. Paksi X kita berada di titik negatif 2. Paksi X titik di paksi X adalah negatif 2. Paksi Y adalah daripada 4. Jadi titik maksimum kita adalah negatif 2, 4. Okey. Jelas? Okey. Ini macam mana pula? Okey, dia kata kat sini kosong. Ini 3 ni dia punya senggat. Okey. Kena pandai lah main dia punya senggat ni. Walaupun dia tak bagi koordinat yang betul. Sini 4. Sini 4. Sini akan jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Tengok kat sini. Okey. Paksi X dulu. 2. Paksi Y. Berapa? 1. Negatif 1. Ini negatif 2. Jadi dia akan jadi negatif 2. Okey. Boleh? Jelas? Okey. Ada lagi ke permainan ni? Okey. Banyak betul permainan. Okey. Tentukan. Okey. Ni bila menggunakan aplikasi tu dia rasa susah. Okey. Secara general. Kalau tengok ya. Bagi graf. Ni kamu dah faham lah. Bila graf besar. Ini. Okey. Nombor ni besar daripada kosong. Okey. B ni besar daripada kosong. Memang senyum. Okey. Baik. Dia kata mengenai pasti perubahan C. Perubahan C tu pada titik persilangan. Okey. Ni nilai C berada pada titik persilangan. Kalau tengok kat sini. C dia ada kat mana? Dekat titik persilangan di antara C, Y. Okey. Okey. Apa kita stop sampai sini. Malas tepu kan. Last. Cukup sampai sini. Tolong tulis kehadiran dulu. Penuhkan kehadiran tu. Dekat dalam Google Meet. Ramai datang. Betul. Nabila Aisyah. Okey. Tuliskan kehadiran. Nombor 13 sekali. Saya tulis balik. Tuah lagi dah. Belum tulis kehadiran dah lagi. Okey. Tulis kehadiran. Siapa yang belum tulis? Saya nak rekod ni. Baik. Nampak Mio Iman Iskandar. Pelajar baru kan? Dah jawab exam tadi? Okey. Tak apa.
Iman Tiani sambung balik tu 13 14 tu. 13 15. Okey. Itu saja untuk hari ni. Tak apalah, kehadiran ni saya cuba update balik. Kamu ni buat adik kehadiran pun malas. Connect nak buat ni. Aduh, lemah. Pak boleh. Siapa nama? Fatin. Nur Batrisha. 15. Iman Tiani. Cikgu nak update ni. Aduh, penat lah. 15. Fatin. Tak apa. Okey, itu saja pada hari ini. Okey, tak ada latihan hari ini. Sekadar pengenalan untuk fungsi kuadratik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada rezeki beli ni cuba beli pen. Kalau ada, beli online je ni. Tahun lepas beli. Kena tengok jadual sebab kalau lepas masuk kelas 4 IA, 4 sains boleh masih ikut jadual saya. Okey.